kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. MA63 ni ada yang menyatakan ingin keluar daripada Malaysia kerana kegagalan MA63 ni. Telah menubuhkan Malaysia ini dengan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Negara ini bukan saja dimiliki oleh orang-orang Melayu. Tidak cukup dengan itu, Puan Pengerusi. Sabah dan Sarawak juga turut dikatakan sebagai beban. Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, suasana di Sabah dan Sarawak lagi terasa agak panas. Bukan karena cuaca, tapi karena isu lama yang tiba-tiba ramai lagi dibicarakan. Di media sosial, muncul komentar-komentar pedas, bahkan ada yang nyeletuk, kalau Indonesia mau ambil, ambillah. Kalimat itu langsung bikin banyak orang angkat alis. Soalnya Sabah dan Sarawak bukan sekadar wilayah di peta. Di sana ada sejarah, identitas, dan jutaan warga yang hidup tenang dari generasi ke generasi. Isu ini pun cepat menyebar, dipelintir kemana-mana, sampai bikin suasana makin sensitif. Di sisi lain, Raja Malaysia ikut angkat suara. Pesannya tegas tapi menenangkan. Baginda mengingatkan rakyat agar berhati-hati, jangan sampai lengah, dan jangan mudah terprovokasi. Sabah dan Sarawak, kata beliau, adalah bagian penting dari Malaysia. Dan persatuan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh atau dilepas begitu saja. Selamat tiba di Jakarta pada Isnin bagi menghadiri sidang kemuncak berprestis itu yang menghimpunkan pemimpin global, penggumbal dasar, tokoh ekonomi serta peneraju industri. Kalau kami anak Sarawak, kami anak Sabah bercakap tentang isu ini, itu hak kami. Sabah Sarawak itu tanah air kami, bumi kami yang kami lahir. Jadi tidak perlu kamu orang nak sombong dan angkuh nak bercakap tentang isu ini. Cukup menjadi pengetahuan kamu orang. Kamu orang selalu berfikir bahawa Sabah dan Sarawak ini milik Melaya. Sebab dah diideologikan bahawa Malaysia ini tanah Melayu. Diideologikan bahawa Malaysia ini negara Islam. Dah diideologikan berpuluh tahun. Jadi perkara inilah yang menyebabkan kerosakan dalam negara ini. Sebab kamu orang sudah awal-awal menidakkan pembentukan Malaysia itu dengan ideologi Malaysia tanah Melayu, Malaysia tanah Melayu, Malaysia negara Islam, Malaysia negara Islam. Akhirnya terjawab apabila hari ini kita lihat perkara-perkara seperti ini berlaku. Ini bukan kita sombong, kita menuntut hak yang diambil. Apa hak yang diambil? Kenapa tuntutan ini berlaku macam ni begitu panjang? Kerana melibatkan duit. Duit itu datang ke pusat. Duit selepuk nih, duit 100 contohnya. Daripada Sabah Sarawak nih, Sabah hantar 100, Sabah Sarawak, Sabah 100, Sarawak 100 pergi ke pusat. Dalam perjanjian, duit 100 ini pusat kena kembalikan 5%. Kembalikanlah RM5 kalau minyak. Kalau Sabah duit 100 kembalilah RM40. Dia perlu kembalikan. Apa terjadi? Duit Sabah tak dikembalikan. Selalu saya dengar penyokong-penyokong daripada Semenanjung, mereka yang fanatik politik dekat Semenanjung, selalu bercakap orang Sabah Sarawak, pemimpin Sabah Sarawak tidak kenang budi. Dah berapa banyak kerajaan pusat bantu Sarawak, bantu Sabah. Kalau tak ada kerajaan pusat di waktu berlakunya serangan, waktu Kesultanan Sulu itu berlaku serangan, kalau tak ada askar Melaya, kalau tak ada Angkatan Tentera Malaysia, kan, tak adalah siapa nak bantu. Ingat rakyat Sabah nak bantu ke? Jangan salah. Sewaktu kita, saya nak bercakap agak kasar juga di sini dalam isu ini kadang-kadang tau. Sabah dan Sarawak dulu bukan beria-ia nak masuk Malaysia tau. Itu sejarah dia yang kita tak boleh sangkal. Okey? Sabah dan Sarawak bukan beria-ia nak masuk Malaysia. Dan tidak ada agenda tau. Sarawak nak bergabung jadi Malaysia, Sabah nak bergabung jadi Malaysia. Tak ada. Pemimpin lama-lama kami dulu tak ada agenda ni. Kita mengawal wilayah kita sendiri. Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Kalau Sabah nak diambil oleh Filipin, ambillah.
Itu wilayah dia. Sarawak pun sama. Kalau kata oh China nak ambil lah. Kalau kata Indonesia nak ambil lah. Contoh. Tetapi tak berlaku. Benda itu tak berlaku pun. Tetapi perkara yang nak dimainkan untuk menakut-nakutkan orang Sabah dan Sarawak dengan cerita ini. Kami ini orang Sabah Sarawak, terutama generasi X ke bawah ini, tidak bodoh. Kami hari ini dah cerdik. Dulu bolehlah kamu orang kata kami ini duduk atas pokok. Boleh juga kamu orang kata kami ini tidak berpendidikan. Boleh. Tapi hari ini dengan sedikit pendidikan yang kami ada, kami memahami tentang sejarah, terutamanya orang macam saya mendalami benda itu. Apabila kita menubuhkan Malaysia bersama ni, apabila Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew waktu itu yang beria, lepas tu berlaku Suruhanjaya Kobot. Yang Suruhanjaya Kobot ni adalah pada saya lah sebagai anak muda hari ni, Suruhanjaya yang penipu. Saya sebagai orang Sarawak saya tahulah. Saya tanya banyak dalam kawasan pedalaman dahulu, saya tanya kamu pernah tanda tangan ke perjanjian Malaysia ni dulu untuk kamu nak ambil suara majoriti nak membentuk Malaysia? Diorang kata tak tahu. Tiba-tiba dah masuk dalam Malaysia. Ni cerita orang-orang lama lah kan. Sebenarnya orang Semenanjung duk kritik Sabah Sarawak ni, kamu orang patut berterima kasih dengan Sabah Sarawak tau. Penjawat awam yang ada ni patut kamu berterima kasih dengan kerajaan Sabah Sarawak kerana telah membentuk Malaysia ni. Sebab gaji penjawat awam dibayar oleh Sabah Sarawak lah paling banyak. Sebab itulah kita hasil Petronas itu 95% kita bagi dekat pusat untuk yang pertama menguruskan penjawat awam. Contohnya guru nak belajar, nak jadi guru tu, nak training apa semua, nak jadi askar, nak training gedebak gedemuk, lepas itu dah jadi askar, dah jadi polis, mereka juga dibayar gaji dan allowance. Gaji penjawat awam itu dibayar melalui yang kita dah bagi tadi, dalam 95% duit Petronas tu. Satu perkara lagi yang paling sering saya dengar adalah, oh kalau Sabah Sarawak ini keluar nanti, tunggulah China dah nak ambil dah, China dah nak ambil. Tunggulah Filipin dah nak ambil, oh tunggulah Indonesia nak ambil. Saya nak beritahu, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, kita ni sama je, masih dipegang oleh British. Melaya yang korang kata sudah merdeka tu, hanya pemimpin korang yang sedang menipu korang. Kamu orang tengok, kalau ada hari jadi King ataupun Raja England, raja-raja kita yang menjadi yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, dia menjadi tetamu kehormat, tetapi dia tak selevel dengan King of England ni tadi, Raja British. Mana jajahan-jajahan dia ni, Commonwealth ni tadi datang, yang mana beraja-beraja lah, yang mana pakai presiden-presiden lah, tetapi yang terbesarnya adalah British. Jadi jangan kita sombong sangat, angkuh sangat. Semua kita ni masih naungan British. Apa yang berlaku dekat Singapura? Singapura keluar itu, Saudara-saudara sekalian, asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Ianya telah menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Yang berhormat sekalian, hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menghasut sampai wujud ketegangan
antara wilayah Pesan ini bukan cuma soal Sebarang politik, tapi perbezaan juga soal menjaga pandangan keharmonisan. Di wilayah perbatasan haruslah seperti diselesai Sabah dan Sarawak, secara hubungan matang masyarakat dengan Indonesia dan itu bukan menerusi dekat bahasa mirip, kebencian. budaya serumpun, bahkan banyak yang punya keluarga di seberang. Justru karena kedekatan itu, isu sensitif harus dibicarakan dengan kepala dingin. Pada akhirnya, mayoritas orang di kedua sisi sebenarnya cuma ingin hidup damai, cari makan, dan masa depan yang lebih baik. Panasnya isu boleh datang dan pergi, tapi yang penting, akal sehat tetap jalan, dan rasa saling menghormati tetap dijaga. Karena kalau sudah bicara soal wilayah dan identitas, yang paling dirugikan bukan para pembuat gaduh, tapi rakyat biasa. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.